Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betapa hebatnya Anwar Ibrahim di dalam merencana. Apa yang dipanggil belanjawan paling hebat pernah ada diumumkan. Hari ini Anwar Ibrahim sah menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berkualiti, yang patut disegani dan ditakuti oleh Mahathir. Selama ini ada tuduhan terutama daripada Tun Mahathir mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak bersedia dan uh, tidak bersedia untuk menjadi Perdana Menteri. Waktu itu dia tidak mahu langsung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya hari ini terbukti Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang luar biasa. Beliau mengotakkan janji. Banyak janji yang selama ini telah diberikan kini realisasikan. Antaranya dalam budget tersebut, Anwar Ibrahim menyatakan tentang penguatkuasaan, menaik tarafkan penguatkuasaan seperti SPRM. Budget yang diturunkan kepada pihak tersebut sangat besar. Ini menunjukkan Anwar Ibrahim mengambil berat sektor atau bidang tersebut. Selain daripada itu, apa yang disebut membantu para penduduk miskin juga terbukti benar. Anwar Ibrahim melakukannya apabila menyalurkan ratusan juta bahkan bilion untuk rakyat miskin. Antaranya bantuan RM100 kepada seluruh rakyat Malaysia. Ramai gembira walaupun sebelum ini walaun mengejek RM100 itu, tapi kini mereka sudah merasa bahwa RM100 itu benar-benar berguna. Bagi orang yang bersyukur, pasti uang itu cukup banyak untuk belanja. Tapi bagi mereka yang tidak pandai bersyukur, mereka akan kata uang itu tiada gunanya. Saudara, selain itu, janji PTPTN juga akhirnya ditepati. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan dalam budget itu, ada kategori tertentu yang kini layak dikecualikan PTPTN. Jadi ini satu berita baik dan pastinya satu tamparan padu maut kepada pembangkang. Apabila pembangkang tiada lagi isu yang mereka boleh gunakan. Selain itu, dalam budget ini juga memperjuangkan syiar Islam. Apabila sejumlah uang yang sangat besar digunakan untuk pembangunan syiar Islam. Jadi, kalau ada fitnah kononnya Anwar tidak memperjuangkan Islam, itu adalah fitnah paling durjana sekali yang pernah diberikan kepada beliau. Dan yang paling menggembirakan, penjawat awam juga menerima habuan, yaitu RM500 yang akan disalurkan menjelang Hari Raya Aidilfitri pada bulan Februari tahun hadapan. Jumlah itu mungkin sedikit, tapi jika Anda mengerti, itu adalah realistik. Boleh juga sebenarnya Anwar Ibrahim memberikan 2 bulan gaji seperti yang kita mahukan, tapi itu akan membebankan negara. Mana yang lebih penting, realistik ataupun tidak realistik? Apabila membebankan negara, mungkin boleh menyebabkan masa depan negara sangat susah. Terpaksa kenaikan cukai dan sebagainya yang membuatkan Anda juga marah. Jadi, apa pula pendapat Anda tentang budget yang telah dibuat oleh telah pun diumumkan oleh Anwar Ibrahim kali ini? Adakah Anda juga setuju bahawa budget kali ini adalah budget yang terbaik? Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita.
Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang akan menghapuskan penyakit-penyakit tersebut. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Saudara, naratif memainkan peranan penting. Siapa yang akan jadi pemenang ditentukan oleh jalan cerita politik. Politik adalah satu seni memenangi hati dan fikiran rakyat. Oleh itu, apakah manifesto paling berjaya daripada GRS? Manifesto daripada GRS untuk memenangi hati rakyat. Adakah manifesto tolak rasuah masuk manifesto di GRS? Ada satu naratif sekarang, gerakan yang membandingkan mana lebih baik, parti lokal atau parti bukan lokal dalam PRN 17 Sabah. Mana sebenarnya yang betul-betul dapat memperjuangkan memajukan Sabah. Ada satu naratif sekarang, naratif pilihan raya negeri Sabah, yaitu tolak parti bukan lokal atau tolak parti dari luar. Sejauh mana naratif ini memenangi hati dan fikiran rakyat? Mampukah parti-parti lokal bersaing dengan parti bukan daripada lokal? Gerakan lagi yang bermain dalam pilihan raya negeri Sabah. Mereka kata, aku tak pedulilah siapapun yang menang. Yang penting parti itu memperjuangkan MA 63. Yang penting parti itu betul-betul berani melawan penjajahan minda. Yang penting parti itu berani memperjuangkan MA 63 dan parti itu tidak terikat oleh pemimpin daripada Semenanjung Malaysia, kata netizen. Anda bagaimana? Saudara, apa isu yang Anda mahu ketengahkan dalam pilihan raya negeri Sabah hari ini? Tular di media sosial permintaan-permintaan netizen rakyat Sabah untuk pilihan raya. Ada yang kata, aku tak mahu apa-apa, aku mahu jalan raya saja. Ada yang kata, aku tak mahu banyak duit, aku mahu air bersih sahaja. Ada yang kata, aku tak mahu apa-apa, aku nak bekalan elektrik yang cukup sahaja supaya tidak blackout. Bagaimana pula Anda? Tinggalkan komen kamu. Gerakan sekarang, gerakan menolak parti-parti tertentu. Ada yang kata yang penting bukan warisan. Ada yang kata yang penting bukan GRS. Ada yang kata yang penting bukan STAR. Ada yang kata yang penting bukan Barisan Nasional. Ada yang kata yang penting bukan Parti Perikatan Nasional. Banyaklah yang penting bukan mereka. Tapi apa pula pilihan kamu semua? Gerakan sekarang, gerakan memenangi hati dan fikiran rakyat oleh GRS selepas GRS terpalit dengan skandal perlombongan, isu rasuah perlombongan Sabah yang sangat luar biasa itu. Persoalannya sekarang, mampukah GRS menang lagi? Itu gerakan sekarang, gerakan memulihkan kepercayaan terhadap GRS. Mampukah gerakan memulihkan kepercayaan terhadap GRS dilakukan semula? Mampukah GRS memenangi hati dan fikiran rakyat? Tulis komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betapa hebatnya Anwar Ibrahim di dalam merencana. Apa yang dipanggil belanjawan paling hebat pernah ada diumumkan. Hari ini Anwar Ibrahim sah menunjukkan bahawa dia adalah pemimpin yang berkualiti, yang patut disegani dan ditakuti oleh Mahathir. Selama ini ada tuduhan, terutama daripada Tun Mahathir, mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak bersedia dan tidak bersedia untuk menjadi Perdana Menteri. Waktu itu dia tidak mahu langsung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya hari ini terbukti Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang luar biasa. Beliau mengotakkan janji. Banyak janji yang selama ini telah diberikan, kini direalisasikan. Antaranya dalam bajet tersebut, Anwar Ibrahim menyatakan tentang penguatkuasaan, menaik tarafkan penguatkuasaan seperti SPRM.
Budget yang diturunkan kepada pihak tersebut sangat besar. Ini menunjukkan Anwar Ibrahim mengambil berat sektor atau bidang tersebut. Selain daripada itu, apa yang disebut membantu para penduduk miskin juga terbukti benar. Anwar Ibrahim melakukannya apabila menyalurkan ratusan juta bahkan bilion untuk rakyat miskin. Antaranya bantuan RM100 kepada seluruh rakyat Malaysia. Ramai gembira walaupun sebelum ini walaun mengejek RM100 itu, tapi kini mereka sudah merasa bahwa RM100 itu benar-benar berguna. Bagi orang yang bersyukur, pasti uang itu cukup banyak untuk belanja. Tapi bagi mereka yang tidak pandai bersyukur, mereka akan kata uang itu tiada gunanya. Saudara, selain itu, janji PTPTN juga akhirnya ditepati. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan dalam budget itu, ada kategori tertentu yang kini layak dikecualikan PTPTN. Jadi ini satu berita baik dan pastinya satu tamparan padu maut kepada pembangkang. Apabila pembangkang tiada lagi isu yang mereka boleh gunakan. Selain itu, dalam budget ini juga memperjuangkan syiar Islam. Apabila sejumlah uang yang sangat besar digunakan untuk pembangunan syiar Islam. Jadi, kalau ada fitnah kononnya Anwar tidak memperjuangkan Islam, itu adalah fitnah paling durjana sekali yang pernah diberikan kepada beliau. Dan yang paling menggembirakan, penjawat awam juga menerima habuan, yaitu RM500 yang akan disalurkan menjelang Hari Raya Aidilfitri pada bulan Februari tahun hadapan. Jumlah itu mungkin sedikit, tapi jika Anda mengerti, itu adalah realistik. Boleh juga sebenarnya Anwar Ibrahim memberikan 2 bulan gaji seperti yang kita mahukan, tapi itu akan membebankan negara. Mana yang lebih penting, realistik ataupun tidak realistik? Apabila membebankan negara, mungkin boleh menyebabkan masa depan negara sangat susah. Terpaksa kenaikan cukai dan sebagainya, yang membuatkan Anda juga marah. Jadi, apa pula pendapat Anda tentang budget yang telah dibuat oleh, telah pun diumumkan oleh Anwar Ibrahim kali ini? Adakah Anda juga setuju bahawa budget kali ini adalah budget yang terbaik? Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang akan menghapuskan penyakit-penyakit tersebut. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.